Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasihlah atas persudian dua kumpulan ni ditemani oleh PA kita lah. So PA kita ni dia sebentar saja, dia akan keluar selepas ni dan akan tinggal dua kumpulan lah sebab saya nak rakam. Dan tapi sebelum tu saya nak print screen gambar dulu, boleh? Okey, boleh sebelum Alfa akan ambil laluan untuk keluar lah. Okey, so sedia saya nak ambil gambar Amal Auni, kenapa tiba-tiba hilang? Tinggi sikit Amal. Kau punya gambar tu macam ke bawah sikit. Okey. Okey. Satu, dua, tiga. Okey, sekejap. Saya savekan dulu Okey, terima kasih di atas semangat awak tu lah. Nak buat pembentangan kan malam ni. Okey, saya dah siap savekan. Sebab Alhamdulillah lah, tahniah saya ucapkan kepada PA dan juga kawan-kawan yang ada pada malam ni. So malam ni akan melibatkan dua pembentangan lah dan akan disertai dengan soalan. Soalan dia mungkin satu atau dua. Saya pun tak nak lama-lambat sebab seperti biasa saya nak tumpukan kepada Alhamdulillah awak punya kita panggil apa untuk kelas seterusnya saya dah siap slide. Dan kelas yang kakak awak tu pun, perlembagaan pun saya dah siap. Cuma saya nak masukkan bahan dia pada minggu ke-10. PDPP pada hari Rabu nanti, saya pun insyaAllah dalam sehari ni siap lah slide dia, slide pembentangan dia. Jadi nampak tak, saya kadang-kadang Sabtu Ahad pun macam terpaksa juga ada kerja-kerja lain. Maaflah mengganggu awak. So sebelum ni saya janji, masa saya bercuti tu saya nak buat. Tapi bila dah bercuti tu, awak pun faham-faham kan, dah sampai tempat bercuti memang sibuk dengan cuti lah apa semua. Saya bawa PB penulisan akademik awak pun saya bawa, tapi saya tanda sikit-sikit lah. Itu tak apa, nanti penerangan sikit dalam kelas lah. Tahniah saya ucapkan di atas awak punya momentum nak buat penulisan akademik dan juga pembentangan pada malam ni Okey, saya harap A tambah tu saya punya, A plus tu saya punya. Tapi awak boleh je dapat A, A minus ataupun A. Tetapi usaha sikit je, nanti kita tengok. Cuma saya bimbang bila awak dapat A, awak jangan rasa selesa. Ready untuk peperiksaan akhir dan nota-nota dia ada dekat dalam Google Site kita yang telah saya masukkan. Dan juga yang saya telah tagging lah, awak boleh buka tengok, baca sekarang pun dah boleh baca dah. Dah boleh tanya saya cikgu macam mana apa semua kan. Jadi supaya nanti A tambah tu, A plus tu awak punya. Okey. Jadi saya ucapkan terima kasih juga pada Aufa kerana ada dalam kita punya ni. So Aufa nak keluar sekarang ke? Dah boleh ke cikgu? Dia tak laju, dia tak sabar Okey, boleh. Okey, Aufa. Terima kasih Aufa Okey ya cikgu. Good luck semua. Sama. Baru besar sikit Amal Awni. Amal Awni ni kejap hilang Okey, kumpulan mana nak bentang dulu ni? Kumpulan Shima Shima dengan siapa? Fatin? Shima, Malas Fatin ni. dengan Nat. Okey, Shima, Fatin dengan Nat. So, Amal Awni dengan Ain Shira je. Amal Awni dengan Ain Shira memang dua orang je ke? Dia tak ada lagi satu pasangan Cikgu, sebab Kenapa? kita orang ada ada 14 orang, jadi tiga tiga Oh, tiga tak tiga cukup. dua. Dua. Okey, tak Ha. apalah. Yang penting adalah semangat awak nak bentang So, saya... awak nanti kena share awak kena boleh share kan awak punya ni kan dekat kita orang kan? Boleh tak? Boleh share kan? Jadi saya berikan laluan kepada kumpulan yang pertama pada malam ni Saya tak tahu awak kumpulan berapa pada sesi kelas tu. Tapi saya mulakan dalam kumpulan pertama yang terdiri daripada Shima, Fatin dan juga Nadirah pada malam ini. Jadi bolehlah share dulu slide dia. Awak kena yang tiga orang tu kena buka mic Tiga-tiga orang tu boleh buka mic. Tak apa, tak ada masalah.
Nat punya suara saya tak dengar lah. Dah boleh mula dah. Shima, Fatin dan juga Nadira. Saya tak berapa dengar sebenarnya. Kena kuat sikit ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami kumpulan pertama pada malam ini akan membentangkan berkaitan dengan persembahan iaitu berkaitan dengan sentrik Malaysia dan sentrik Eropah. Jadi saya Nur Fatin Irdina binti Muhammad Fauzi. Saya Nurul Nazira binti Kusaini. Saya Shima Syahidah binti Saidin. Jadi yang pertama saya akan terangkan berkaitan dengan pengenalan dahulu, iaitu menurut Kamus Dewan dan Pustaka, sentrik bermaksud satu kecenderungan atau satu pandangan yang tertumpu kepada sesuatu perkara. Sentrik juga adalah ideologi, tema ataupun kepercayaan tertentu dalam menerangkan sesuatu fakta atau peristiwa sejarah. Sentrik ini boleh diwujudkan dengan pelibatan satu unsur dalam bentuk pendekatan yang diaplikasikan ataupun tema yang diutamakan dalam penulisan sejarah. Antara contoh-contohnya adalah, kalau kita boleh di sini adalah sentrik subjek iaitu politik, ekonomi, sosial dan lain-lain, ataupun sentrik bersentrikan negeri ataupun kaum seperti sentrik barat dan sentrik Malaysia. Okey, baik, Seterusnya kita pergi kepada konsep sentrik Malaysia. Sentrik Malaysia ini memfokuskan kepada pandangan persoalan yang berkaitan dengan masyarakat Melayu. Sentrik Malaysia ini juga memberikan gambaran berkaitan kesedaran dalam kalangan penulis, iaitu penulis menekankan kepada keadaan komuniti dan tidak memfokuskan kepada kedudukan penjajah semata-mata. Jadi ini berbeza dengan konsep sentrik Eropah yang mana penulis kolonial telah memfokuskan kepada penjajah barat seperti mengagungkan bangsa mereka, mewajarkan penjajahan mereka ke tanah Melayu. Malaysia ini juga menggunakan sumber tempatan dan tafsiran yang dilakukan berdasarkan kacamata tempatan itu sendiri, iaitu penulis menekankan tingkah laku ataupun tindakan masyarakat setempat, di mana penulisan sentrik Malaysia ini merupakan penulisan yang berasaskan pengalaman penulis itu sendiri. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada konsep sentrik Eropah. Sentrik Eropah ini berbeza dengan sentrik Malaysia yang menekankan kepada pengalaman masyarakat tempatan itu sendiri. Kalau sentrik Eropah ni pula, dia utamakan tentang tokoh-tokoh ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan pihak barat. Contohnya, dia berpusatkan kepada kepentingan, perspektif iaitu pandangan dan juga nilai-nilai barat. Jadi, apabila difokuskan kepada perspektif ataupun kepentingan barat, maka kecenderungan itu lebih kepada barat itu sendiri, iaitu kita dapat lihat daripada sumbangan positifnya dan juga kejayaannya dalam memerintah tanah yang dijajah pada itu, iaitu tanah Melayu. Sebagai contohnya, kita dapat lihat daripada buku British Malaya yang diceritakan tentang gambaran kejayaan peranan pihak British ni dalam membangun tanah Melayu, dan pada masa yang sama ditekankan sumbangan pihak British ni dalam politik, ekonomi dan juga sosial. Selain itu juga, selain ditekankan kepada kepentingan ataupun kejayaan pihak barat ni dalam menjajah tanah Melayu, dia juga mengabaikan atau merendahkan ketepatan sejarah tradisional masyarakat tempatan. Sebagai contohnya, dalam teks sejarah penjajahan British tanah Melayu, dia ceritakan tentang tokoh tempatan iaitu Tok Janggut yang dikatakan sebagai pemberontak ataupun penderhaka pada waktu itu. Yang sebenarnya pada hakikatnya Tok Janggut ni adalah wira yang memperjuangkan kebebasan daripada kuasa asing. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada aspek yang terdapat dalam sentrik Eropah dan juga sentrik Malaysia. Iaitu pertama, aspek pendekatan. Pendekatan Eurosentrik ni dia memfokuskan kepada pandangan, kepentingan dan juga perspektif kuasa penjajah Eropah, di mana ia tonjolkan peranan pihak barat ni sebagai pembawa kemajuan sambil mengabaikan ataupun merendahkan peranan dan juga suara masyarakat tempatan. Jadi Eurosentrik ni ditekankan kepada peranan pihak barat ni sebagai pembawa kemajuan, di mana mereka katakan yang mereka ni merupakan penjajahan mereka dekat tanah Melayu ni merupakan satu langkah yang positif bagi rakyat tempatan waktu itu yang dikatakan sebagai rakyat yang mundur dan juga tak ada kemajuan dekat tanah Melayu pada waktu itu. Seterusnya,
kita lihat pada ciri-ciri pendekatan Eurocentrik itu, yang pertama ditumpukan kepada kejayaan Barat, di mana ia nyatakan bagaimana penjajah tu bawa kemajuan daripada segi ekonomi, politik dan juga sosial kepada tanah dijajah. Sebagai contoh kat sini saya tekankan pada ekonomi, di mana penjajahan Barat ni dia ada memperkenalkan kepada sistem peladangan getah yang dikatakan membawa kepada kemakmuran ekonomi. Walaupun sebenarnya ianya memberi kesan negatif kepada rakyat tempatan pada waktu itu. Sebagai contohnya, kesan negatif tu adalah eksploitasi buruh tempatan dan juga dasar yang diperkenalkan itu memberi keuntungan hanya kepada pihak British sahaja tanpa memberi keuntungan kepada masyarakat tempatan pada waktu itu. Seterusnya, peranan penjajah sebagai pembangun tamadun, iaitu dia memaparkan penjajah sebagai pihak yang membawa kepada pembangunan dan juga tamadun kepada masyarakat pribumi yang dianggap kurang maju. Jadi pada waktu itu British ni menganggap masyarakat ni kurang maju ataupun memerlukan bantuan dan juga pencerahan daripada pihak British dari segi nak membangunkan tanah Melayu pada waktu itu. Pada masa yang sama, dia katakan bahawa kehidupan masyarakat pada waktu itu dikatakan huru-hara dan juga huru-hara daripada segi pemerintahan dan juga pentadbiran dekat masyarakat Melayu tu. Jadi kedatangan penjajahan ni dekat tanah Melayu merupakan salah satu langkah yang positif bagi membangun tanah Melayu daripada kurang maju kepada maju. Seterusnya, sumber sejarah daripada penjajah itu sendiri, di mana sumber penulisan ni datang daripada laporan rasmi penjajah ataupun karya-karya Barat yang mana menekankan kepada kepentingan mereka. Jadi semua sumber rujukan mereka untuk penulisan ni semuanya daripada Barat itu sendiri. Jadi apabila sumbernya daripada Barat, maka kita dapat lihat kecenderungannya itu lebih kepada berat sebelah lah, lebih kepada kepentingan Barat itu sendiri. Seterusnya, dia juga menggambarkan pejuang kemerdekaan ini sebagai pemberontak. Sebagai contohnya, tokoh-tokoh tempatan yang berusaha untuk menentang penjajah ini digambarkan sebagai pemberontak ataupun penderhaka. Sebagai contohnya, Tok Gajah yang dikatakan sebagai pemberontak, di mana ianya dilabelkan sebagai pengganggu pada keamanan pada itu, dan juga penderhaka yang dikatakan sebagai orang yang cuba untuk menentang pemerintahan yang sedia ada pada waktu itu. Seterusnya, ini merupakan contoh iaitu pada buku British Malaya yang sama seperti tadi, iaitu ditekankan kepada sumbangan British dan juga dia mengabaikan kesan negatif penjajahan dekat tanah Melayu. Jadi kesimpulan yang dapat kita lihat, penulisan Eurocentrik ini diutamakan sudut pandang kuasa penjajah dan juga peranan mereka dalam membangunkan tanah jajahan tanpa mengambil kira kepentingan dan juga perspektif tempatan yang terjejas. Seterusnya, pendekatan Melayu-sentrik pula difokuskan kepada pengalaman dan juga perspektif masyarakat Melayu dan juga pribumi. Penulisan ini cuba untuk memberikan suara kepada tokoh-tokoh tempatan dan juga memperlihatkan perjuangan mereka ni dalam menentang penjajahan, iaitu dengan memberi tumpuan kepada sumbangan dan juga peranan masyarakat tempatan dalam membentuk sejarah tanah air mereka sendiri. Jadi kalau Melayu-sentrik ini dia memfokuskan kepada sumbangan ataupun usaha rakyat masyarakat tempatan tu dalam membangunkan ataupun dalam menentang penjajahan British ni daripada tanah Melayu. Seterusnya, ciri-ciri pendekatan Melayu-sentrik ni, yang pertama ialah menumpukan kepada sejarah tempatan, iaitu dia beri fokus kepada peranan juga sumbangan tokoh-tokoh dalam politik dan juga ekonomi dan juga sosial. Iaitu dia fokus kepada peranan ataupun sumbangan masyarakat ni dekat dalam politik, ekonomi dan sosial, dan juga pada masa yang sama dia fokus kepada sumbangan tokoh dalam menentang penjajahan British. Seterusnya, dia menggunakan sumber tempatan di mana sumber penulisan datang daripada sejarah lisan, dokumen tempatan dan juga pengalaman masyarakat pribumi. Jadi mereka pada waktu itu menggunakan sumber rujukan daripada sejarah lisan masyarakat itu sendiri, dokumen tempatan dan juga pengalaman. Jadi kita dapat lihat kat sini, dia punya sumber rujukan ni dikatakan lebih autentik sebabnya masyarakat waktu itu hidup dan juga melihat sendiri penjajahan tu dan juga kesan daripada penjajahan tu. Seterusnya, menggambarkan perjuangan ini sebagai wira, di mana tokoh-tokoh tempatan yang berusaha untuk menentang penjajahan ini digambarkan sebagai wira yang berjuang untuk kemerdekaan dan juga kedaulatan tanah air. Seterusnya, pengiktirafan kepada perjuangan masyarakat tempatan, iaitu dia menceritakan tentang kebangkitan nasionalisme dan juga peranan golongan tempatan dalam mencapai kemerdekaan. Dalam penulisan ini diceritakan tentang gerakan nasionalisme yang dikuasai ataupun diketuai oleh masyarakat Melayu yang kita lihat dia berusaha untuk membebaskan tanah air mereka ni daripada cengkaman penjajah British. Seterusnya,
Contoh yang dapat kita lihat daripada buku Melihat Tanah Air oleh Ibrahim Yaakob, di mana buku ni ditekankan konsep Melayu Raya dan juga mengkritik golongan elit Melayu yang tak mahu menyesuaikan diri dengan arus kebangkitan nasionalisme. Dia mengkritik golongan yang tak mahu berusaha bersama-sama dalam menentang penjajahan British. Dia juga memaparkan pandangan bahawa perjuangan untuk kemerdekaan dan juga maruah bangsa adalah tanggungjawab utama masyarakat tempatan. Selain itu juga kita dapat lihat daripada penulisan mengenai Tok Janggut yang di mana yang menceritakan Tok Janggut ni sebagai wira tempatan dalam menentang penindasan British. Jadi kesimpulan dapat kita lihat, tulisan Malaysia Sentrik ini lebih mementingkan kepada pengalaman masyarakat tempatan dan menekankan perjuangan serta kebangkitan nasionalisme tanpa memberikan justifikasi kepada penjajahan. Seterusnya kita pergi pada tema. Pertama, tema ni kita dapat lihat daripada sudut zamannya. Dari segi persejarahan zaman penjajahan, sebelum penjajahan, temanya lebih kepada kerabat diraja ataupun raja-raja pada waktu itu. Tapi setelah zaman penjajahan, pendekatan juga tema tu berubah mengikut situasi tersebut. Sebagai contohnya, kedatangan penjajah itu telah menukar pendekatan dan juga tema ni dari bertemakan feudalisme kepada tema yang lebih luas ruang lingkupnya, di mana ia menceritakan tentang sejarah pentadbiran British, budaya, masyarakat dan juga sebagainya. Jadi kat sini kita dapat lihat bahawa penulisan itu lebih kepada Eurocentrik sebab temanya lebih fokus kepada untuk menonjolkan kehebatan British tu dalam mentadbir tanah Melayu dan juga sebagainya. Contohnya kita dapat lihat dalam buku British in Malaya tersebut. Seterusnya, persejarahan zaman selepas penjajahan di mana ia lebih kepada Malaysia sentrik ataupun sentrik tempatan kerana temanya berfokus kepada usaha untuk membangunkan tanah Melayu dan juga kemudiannya menjadi Malaysia, iaitu difokuskan kepada usaha dalam membangunkan negara melalui bidang sosial, ekonomi dan juga politik. Jadi seterusnya, ini merupakan ringkasan daripada maklumat seperti tadi, iaitu Eurocentrik. Dia lebih tekankan kepada kehebatan British ni dalam pentadbiran yang mana berfokuskan kepada pencapaian ataupun peneranan pihak British ni dalam membangunkan tanah Melayu. Kalau Malaysiancentrik pula dia fokus untuk usaha untuk membangunkan tanah Melayu ni dan kemudian Malaysia selepas penjajahan. Dia fokuskan kepada kebangkitan nasionalisme serta perkembangan sosial dan juga politik tempatan. Seterusnya, kita lihat kepada aspek motif. Motif yang pertama ialah daripada sudut sentrik Eropah. Motifnya adalah untuk mengangkat martabat penjajahan kolonial dekat tanah Melayu. Jadi penulisan Eurocentrik ni dia lebih kepada untuk membuktikan dia punya kejayaan ataupun pencapaian mereka ni dalam mentadbir tanah Melayu. Jadi bila mereka membuktikan kejayaan mereka ni, dapatlah mereka mengangkat martabat penjajahan kolonial tu dekat tanah Melayu. Seterusnya adalah untuk laporan dan juga tujuan rasmi, di mana segala penulisan yang dibuat tu adalah untuk tujuan rasmi, iaitu untuk melaporkan suatu perkara ataupun peristiwa yang berlaku dekat pihak atasan. Contohnya dekat sini adalah penetangan Tok Janggut yang dilaporkan oleh pihak pegawai British kat pihak atasan, di mana Tok Janggut ni dikatakan sebagai penderhaka pada waktu itu. Seterusnya untuk kajian terhadap masyarakat tempatan, di mana bertujuan untuk mengkaji dari sudut budaya, dari sudut adat resamnya dan juga sebagainya. Kat sini kita dapat lihat ramai pegawai kolonial ni menyumbang dari sudut kajian terhadap masyarakat Melayu. Contohnya kajian terhadap undang-undang dan juga sebagainya. Contohnya pegawai seperti Stanford Raffles dan juga R.O. Winston ni mengkaji undang-undang Melayu dan juga kegiatan ekonomi masyarakat. Seterusnya, penulisan juga bertujuan untuk memahami masyarakat tempatan. Sama seperti tadi, mereka buat penulisan ni adalah bertujuan untuk memahami masyarakat tempatan dari sudut pentadbiran dia, dari sudut kebudayaannya, dari sudut adat resamnya dan juga kehidupan mereka. Seterusnya adalah bertujuan untuk tujuan ilmiah, di mana pada waktu itu dekat Eropah ada banyak dah pembinaan ataupun kewujudan universiti, di mana bila banyaknya universiti maka keperluan ilmiah pun akan meningkat. Jadi penulisan ni bertujuan untuk memenuhi keperluan ilmiah dekat sana. Seterusnya daripada sudut sentrik Malaysia pula, motif sentrik Malaysia adalah pertama untuk mengangkat identiti dan juga budaya tempatan, iaitu di mana penulisan ini berfokuskan kepada pencapaian, keunikan serta kebanggaan masyarakat Melayu. Jadi kat sini kita dapat lihat bahawa sebenarnya masyarakat Melayu ni tak perlu pun campur tangan ataupun penjajahan daripada British untuk membantu mereka untuk membangunkan tanah Melayu tu ataupun berikan kemajuan. Kerana apa? Kerana
masyarakat Melayu pada waktu dulu pun telah memiliki sistem pendidikan, perdagangan dan juga undang-undang mereka sendiri sebelum datangnya kuasa-kuasa penjajah tu. Sebagai contohnya, dapat lihat daripada sejarah Melayu yang ditulis oleh Tun Sri Lanang, di mana dalam tu dia menceritakan tentang Kesultanan Melayu Melaka yang adanya cerita pasal kedaulatan dan juga kekayaan dan juga pasal undang-undang yang ada pada waktu itu. Seterusnya bertujuan untuk melawan naratif penjajah yang di mana naratif penjajah pada itu menggambarkan masyarakat ini sebagai masyarakat yang mundur dan juga memerlukan pencerahan dari barat. Walaupun sebenarnya masyarakat pada itu tidak memerlukan pun pencerahan ataupun bantuan daripada barat untuk memajukan tanah Melayu. Tulisan tokoh-tokoh nasionalis seperti Ibrahim Yaakob melalui karyanya Melihat Tanah Air mengkritik dasar-dasar kolonial. Itu merupakan contohnya. Seterusnya bertujuan untuk penentangan terhadap penjajah. Jadi penulisan ini bertujuan untuk menceritakan penentangan yang dilakukan oleh rakyat tempatan untuk menentang penjajah, iaitu menunjukkan atau memberi gambaran bahawa masyarakat Melayu ini tidak menerima penjajahan itu dengan mudah, tetapi sebaliknya dia berjuang demi kebebasan tanah air mereka. Terusnya, Seterusnya Macam saya tak beralih habis tadi tu. Shima macam tak habis tadi tu. dah habis ke? Dah habis. Okey Fatin. Seterusnya saya beralih kepada kecenderungan sentrik, iaitu yang pertama sentrik mana saya rujuk kepada Some Malay Studies, iaitu yang pertama penulisan sentrik Malaysia lebih mengetengahkan kelebihan wilayah masyarakat Melayu dan masyarakat Melayu itu sendiri. Sebagai contoh kita lihat daripada petikan itu di mana di Negeri Sembilan ini terdapat Puak Jakun yang merupakan Lord of the Soil. Puak ini memilih untuk menerima budaya Melayu atas dasar persamaan antara suku kaum iaitu suku Biduanda, di mana merupakan suku teramai dan berkuasa. Nak menunjukkan di sini bahawa penulisan ini menunjukkan bahawa pujian atau menyetujui bahawa terdapat suku Melayu ni yang amat berpengaruh di Negeri Sembilan. Seterusnya adalah berkaitan dengan penulisan sentrik Malaysia menyatakan keindahan bahasa Melayu yang tidak dapat diterangkan dalam bahasa Inggeris, iaitu penulisan ini menyatakan bahawa Mr. J.L. Humphreys menerbitkan pertuturan panjang orang Melayu. Dikatakan bahawa pertuturan tersebut mustahil untuk ditulis dalam bahasa Inggeris kerana ucapan tersebut kaya dengan pepatah umur. Dekat sini nak menunjukkan bahawa penulisan Melayu ni nak menunjukkan bahawa betapa agungnya bahasa Melayu ni dan ucapan orang Melayu ni menunjukkan keberkesanannya dan mempunyai struktur yang bagus sehingga kan tidak dapat boleh tulis dalam bahasa Inggeris ataupun orang kata ditulis semula oleh orang-orang barat ini. Seterusnya adalah berkaitan dengan kepercayaan mistik orang Melayu. Seperti telah kita ketahui iaitu orang-orang Melayu pada zaman dahulu ni mereka memang sangat mempercayai perkara-perkara mistik dan perkara-perkara tahyul. Mereka percayai bahawa mistik adalah salah satu jalan yang membolehkan mereka untuk mereka berhubung dengan Tuhan, di mana mereka percaya bahawa untuk berhubung dengan Tuhan ni perlu dapatnya beberapa peringkat utama yang harus dilalui dan antaranya ialah mempercayai perkara-perkara mistik. Seterusnya adalah berkaitan dengan orang Melayu mempercayai bahawa terdapat makhluk lain yang tidak jelas kelihatan yang turut hidup bersama mereka. Kalau kita tengok contoh petikan ni, dikatakan sini adalah one is the jin, iaitu makhluk yang dikatakan itu adalah jin. Di mana mereka menganggap jin ni adalah satu perkara yang boleh lihat tetapi hanya sama-sama sahaja dalam mimpi. Dan mereka adalah roh-roh terbiar dan boleh tinggal di mana-mana sahaja, yang menunjukkan bahawa betapa kuatnya pegangan ataupun kepercayaan orang-orang masyarakat Melayu dahulu pada perkara mistik, jin, makhluk halus dan sebagainya. Seterusnya adalah berkaitan dengan penceritaan mengenai harta pusaka yang melambangkan kebesaran para pemimpin Melayu pada zaman dahulu. Di mana contoh lambang kebesaran yang jelas ditonjolkan ialah dari segi senjata, warna yang digunakan dan penggunaan alatan lain yang membezakan antara golongan atasan dan bawahan. Kalau kita lihat dari sudut warna, perbezaan warna ni akan dikenakan warna khas ke atas seseorang yang mempunyai pangkat yang lebih tinggi sahaja. Maksudnya kegunaan warna khas ni akan digunakan untuk orang golongan atasan sahaja, di mana warna tersebut ni akan digunakan sama ada pada payung, pakaian ataupun bendera mereka sendiri. Sebagai contoh petikan tu kat sini kata Magnates of the highest rank will allow a special colour each, white for a sovereign ruler, di mana untuk putih untuk pemerintah berdaulat,
kuning untuk ada princess, hitam untuk bendahara, merah untuk temenggung dan ungu untuk perak orang kaya besar. Kat sini nak menunjukkan bahawa setiap orang atasan ni adanya warna tersendiri untuk mereka guna. Seterusnya adalah berkaitan dengan pakaian tradisional orang Pahang, di mana isu mengenai pakaian ini telah diketengahkan dalam peristiwa perkahwinan kerabat diraja Pahang. Ketika itu yang menjemput tetamu luar dengan menyuruh mereka memakai pakaian tradisional Pahang dan tidak memakai barang kemas ketika hadir ke majlis. Tapi apa yang berlaku adalah tetamu luar ini, kebanyakan mereka tidak mempunyai pakaian tradisional Pahang dan kebanyakan mereka hanya mempunyai barang kemas sahaja kat sini. Isu ni diketengahkan sebab apa? Sebab orang Melayu dahulu ni dia mementingkan budaya, adat resam dan tradisi dalam setiap perkara. Sebagai contoh kat sini kita lihat dia mengetengahkan pakaian tradisional dalam sesuatu majlis penting. Seterusnya saya beralih kepada sentrik Eropah. Di sini saya memfokuskan berdasarkan artikel James William Bush, di mana yang pertama, penulisan yang menekankan kebaikan yang telah dilakukan oleh pihak British kepada orang Melayu dan tanah Melayu, di mana pernyataan menunjukkan bahawa penulisan sentrik Eropah memaparkan kebaikan Mr. Bush dan keberanian beliau sebagai pegawai kerajaan British. Selain itu, dalam penulisan ini menekankan berulang kali bahawa Mr. Bush ini seorang yang baik hati. Dekat sini nak menunjukkan kalau penulisan bersentrik kat Eropah ni, dia mengagung-agungkan orang-orang barat ataupun mengagung-agungkan pegawai-pegawai kerajaan mereka, pegawai-pegawai kerajaan British mereka. Seterusnya adalah kegigihan orang British dalam mengadakan rundingan dengan ketua pemerintah, di mana penulisan sentrik ini menunjukkan bahawa Encik Bush ni telah bertemu dengan pemerintah orang Melayu untuk membuat rundingan berkenaan dengan perjanjian penguasaan British di bumi Perak. Nak menunjukkan bahawa kononnya orang British ni betapa tingginya usaha, di mana mereka ni sangat berusaha untuk menguasai sesuatu tempat ataupun berusaha dalam mendapatkan apa yang mereka mahukan. Seterusnya adalah berkaitan dengan kesederhanaan orang Eropah dalam mendekatkan diri dengan rakyat tempatan. Pada awal tadi saya ada sebut berkaitan dengan saya merujuk kepada artikel James William Bush. Jadi di sini kesederhanaan orang Eropah yang ditunjukkan adalah kepada Mr. Bush, iaitu dikatakan bahawa Mr. Bush ni adalah seorang yang masih baru lagi di tanah Melayu dan beliau hanya tahu sedikit sahaja berkaitan dengan orang Melayu dan masih tidak menguasai bahasa Melayu, tetapi beliau tidak berputus asa dan berusaha dengan mempunyai jurubahasa yang akan membantunya dalam berhubung dengan orang tempatan. Namun terdapat berlaku beberapa masalah, tetapi beliau tidak berputus asa dan masih turun padang untuk menyiasat bagi menyelesaikan masalah rungutan orang Melayu pada ketika itu. Seterusnya adalah berkaitan dengan penentangan terhadap penguasaan British ke atas Perak, iaitu Maharaja Lela ataupun orang besar belapan Perak yang merupakan pejuang bangsa Melayu tidak bersetuju dengan tindakan Sultan Abdullah yang menyerahkan pemerintahan negara kepada Encik Bush dan menyatakan bahawa beliau tidak akan mengakui kuasa daripada Encik Bush ataupun lelaki kulit putih meskipun Sultan sudah memerintahkan keputusan sedemikian. Nak menunjukkan bahawa kat sini penulisan orang-orang Eropah ini nak menunjukkan bahawa terdapatnya penentangan berkaitan dengan penguasaan British ke atas tanah Melayu itu sendiri. Yang terakhir sekali adalah itu memuji keberanian pegawai British di tanah Melayu. Itu berdasarkan petikan, in Mr. Bush, the British government lost one of its most courageous, able and zealous officers, di mana di sini nak menunjukkan dan menyatakan bahawa sifat Mr. Bush ni adalah seorang yang berani, baik dan merupakan seorang pegawai yang disayangi oleh pengikut-pengikutnya pada ketika itu. Baik, seterusnya kita pergi kepada aspek gaya bahasa. Terdapat perbezaan gaya bahasa dalam penulisan bersentrikan Malaysia dan juga penulisan bersentrikan Eropah. Kita pergi kepada penulisan bersentrikan Malaysia terlebih dahulu. Jadi dalam penulisan ini telah menggunakan penggunaan bahasa saintifik, iaitu yang pertama Pithecanthropus erectus yang bermaksud manusia Jawa. Ini dapat dilihat dalam petikan, iaitu from this bit of bone he was able to deduce that the band of his Pithecanthropus erectus. Jadi di sini telah menerangkan tentang manusia Jawa itu. Dan yang kedua adalah ketupat Javanica yang bermaksud burung hantu. Jadi dalam petikan tersebut
Dalam petikan tersebut, telah diterangkan dalam petikan The True Empire of Saka has come also to be confused with the first oil, iaitu ketupat Javanica yang bermaksud burung hantu tadi, a devil bait or skin hawk. Seterusnya, terdapat juga ejaan bahasa Melayu lama dalam penulisan ini yang berbeza dengan ejaan bahasa Melayu pada zaman kini, iaitu contohnya cucu bertukar kepada tutu, iaitu adanya pengguguran huruf U, dan seterusnya penggantian huruf O kepada huruf U, contohnya adalah menyuruhkan kepada menyuruhkan. Kita pergi laju untuk part ni. Seterusnya, penggunaan ayat yang terlalu kompleks dalam penulisan sentrik Malaysia ini, iaitu mempunyai lebih daripada satu predikat dalam satu ayat dan ras bahasa yang digunakan terlalu panjang. Contohnya kita boleh nampak di petikan sebelah lah. Jadi ini menyebabkan sesetengah pembaca kurang memahami penggunaan ayat dalam penulisan sentrik Malaysia ini. Seterusnya. Seterusnya terdapat juga perkataan bahasa Melayu yang dikurungkan bagi menggambarkan sesuatu peristiwa dengan lebih jelas. Bagi perkataan yang dikurungkan ini adalah penulisan dalam bahasa Inggeris. Jadi ini untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam untuk sesetengah pembaca yang kurang mahir dalam bahasa Inggeris. Seterusnya, bagi sentrik Eropah, berbeza pula dengan sentrik Melayu tadi, iaitu terdapat penggunaan perkataan bahasa Melayu dalam tulisan bahasa Inggeris, iaitu perkataan amok digunakan dalam tulisan bahasa Inggeris. Amok ini ada dua maksud, iaitu yang pertama penentangan terhadap penjajahan dan juga yang kedua adalah mempertahankan diri apabila diserang. Jadi dapat dilihat dalam petikan di sebelah, iaitu and followed by three or four others shouting among more. Jadi dalam petikan ini dapat dilihat 3 ataupun 4 orang tersebut sedang menuntut bela atas sesuatu kematian. Seterusnya, terdapat juga perkataan bahasa Melayu yang dicodongkan, iaitu perkataan bulan puasa dalam petikan it was the month of fasting month, iaitu the bulan puasa when these last events occurred. Dan juga perkataan penggunaan ejaan bahasa Inggeris, iaitu Ramadan dieja dengan bahasa Inggeris lama, iaitu Ramadan. Dalam petikan di sebelah, iaitu in lower period during the specific month of Ramadan and unusual amount of discussion. Okay, seterusnya kita pergi kepada aspek objektiviti, iaitu pertama bagi penulisan sentrik Malaysia ini adalah menceritakan peristiwa secara terperinci, iaitu yang pertama menceritakan tentang kehebatan pawang tanpa merendahkan agama Islam. Dalam penulisan ini, penulis telah menceritakan kehebatan pawang, iaitu yang pertama, pawang ini dia boleh memuja roh, tetapi selain itu pawang ini juga boleh menyelit nasib para petani, nelayan. Tetapi dalam masa yang sama, dia juga tidak merendahkan agama Islam kerana dia tahu orang Melayu ini menganut agama Islam, iaitu mempercayai Allah yang satu. Jadi tiada sifat merendah-rendahkan dalam penulisan ini. Dapat dilihat dalam petikan di sebelah. Seterusnya, penulis juga menerangkan perbezaan kualiti indeks orang Melayu primitif dan orang Melayu di bandar. Orang Melayu primitif ini adalah orang yang tinggal di luar bandar ataupun pedalaman, dan dikatakan orang Melayu primitif ini mempunyai nilai ekonomi dan aset yang lebih tinggi berbanding orang Melayu di bandar, kerana orang Melayu primitif ini menjalankan aktiviti pertanian, bekerja sebagai nelayan. Jadi dia mempunyai hasil seperti kertas, serbuk, emas dan lain-lain. Selesai kita pergi kepada sentrik Eropah, iaitu perbezaannya adalah tidak menceritakan peristiwa secara terperinci, iaitu penulis membuat perbincangan yang kurang teliti berkaitan pembunuhan J.W.W. Birch kerana tidak menyebut nama pembunuhnya. Ini dapat dilihat dalam petikan di sebelah. Itu saya ringkaskan. Ada 3 ataupun 4 orang yang membunuh J.W.W. Birch ketika beliau mandi. Tapi seterusnya ada pembunuh yang kedua, iaitu si Putrum, dikatakan membunuh dengan pedang. Jadi di sini dapat disimpulkan penulis tidak menyebut pembunuh yang sebenar. Jadi ini mengelirukan para pembaca dan menyebabkan kekeliruan dalam persejarahan.
Seterusnya dari aspek sikap bias, iaitu yang pertama dari aspek sentri Malaysia, iaitu penulis telah mengkritik pakaian mengikut budaya dan agama, iaitu pertama, penulis melabel pakaian yang dipakai oleh orang Eropah dan Jawa sebagai sesuatu yang negatif, iaitu penulis mengatakan orang Eropah ni sering memakai pakaian yang ketat sehingga menampakkan tubuh badan, manakala orang Jawa ini sering berpakaian hingga hampir telanjang. Jadi sikap bias ini dilihat apabila penulis mengatakan orang Islam ini memakai pakaian yang labur, yang tidak menunjukkan aurat. Jadi dia lebih menunjukkan orang Islam sebagai pakaian orang Islam sebagai lebih baik daripada pakaian orang budaya lain, orang agama lain. Ini dapat dilihat dalam petikan di sebelah. Seterusnya, penulis juga ada menyatakan keraguannya terhadap kepercayaan Nabi dalam ilmu gaib, iaitu penulis menyatakan bahawa terdapat keraguan tentang sejauh mana Nabi Muhammad mempercayai dengan teguh mengenai keabadian diri, iaitu mukjizat yang diterima oleh Nabi. Seterusnya, sebelah. Seterusnya, ini penulis bagi sentri Eropah, penulis menyatakan sikap buruk masyarakat Melayu yang mana ini adalah fakta, iaitu sikap orang Melayu yang malas ketika menjelangnya puasa. Iaitu dikatakan orang Melayu ketika puasa ini adalah mereka malas untuk bekerja dan harus tidur sepanjang hari. Jadi dapat dilihat dalam sentri Eropah ini, mereka bukan sahaja memburukkan masyarakat Melayu tetapi mereka juga ada menyelitkan perkara-perkara sebenar tentang masyarakat Melayu ini. Terusnya, yang kedua adalah penulis mula memburukkan masyarakat Melayu, iaitu yang pertama peristiwa Maharaja Lela tidak mahu berurusan dengan orang British, di mana ini menunjukkan peristiwa iaitu jurubahasa Encik Bush pergi ke rumah Maharaja Lela untuk menyatakan hasrat tuannya untuk bertemu dengan Maharaja Lela, tetapi Maharaja Lela ni tidak mahu berurusan dengan Encik Bush. Seterusnya, penulis juga ada menggelakkan orang Melayu sebagai pembunuh kerana telah menyerang Mr. Bush dan orang-orang British. Ini dikatakan merujuk kepada peristiwa iaitu si Putum yang telah menyerang Residen JWW Bush yang menggunakan pedang. Dan selain itu, penulis juga menyatakan orang Melayu menunjukkan pemberontakan terhadap Presiden. Ini merujuk kepada peristiwa di mana orang Melayu ini lengkap bersenjata dengan tombak dan keris berdiri di hadapan kawasan Encik Bush untuk menunjukkan pemberontakan mereka. Mereka mengatakan Encik Bush ini seorang yang kafir dan mereka menanyakan tujuan penjajahan mereka datang ke sini. Jadi dapat dilihat di sini orang Melayu ini menunjukkan sifat amuk, iaitu menentang kepada penjajahan British lah. Mereka mempertahankan hak mereka sendiri. Seterusnya, dan penulis juga menggelakkan orang Melayu sebagai penyerang, di mana ini merujuk kepada peristiwa iaitu seorang juragan ataupun nakhoda yang mengambil senapan daripada Sikh lalu menembak salah seorang penyerang. Penyerang yang dimaksudkan di sini adalah orang Melayu, disebabkan penulis kolonial ini, pihak kolonial ini tidak berpuas hati dengan sifat orang Melayu yang suka amuk-amuk, iaitu suka mengamuk lah ataupun suka menentang. Seterusnya, penulis juga ada menunjukkan keengganan pemimpin Melayu dalam menurut arahan yang telah dikeluarkan oleh pihak Residen, iaitu peristiwa penentangan Abdullah terhadap Residen pada ketika itu sangat kuat sehingga pihak Residen ini tidak mempunyai apa-apa kuasa untuk memaksa pemimpin tempatan dalam mengikut pemerintahannya. Jadi dapat dilihat di sini, Abdullah ni seorang yang berpendirian tegas, tidak seperti orang Melayu yang lain lah. Jadi dia menegaskan diri untuk tidak terlibat dalam pemerintahan masyarakat, tidak terlibat dalam pemerintahan pihak kolonial. Seterusnya, penulis juga ada menggambarkan Raja Melayu sebagai seorang yang zalim. Hal ini kerana Raja Melayu digambarkan mempunyai sistem pemerintahan yang tidak cekap dan tidak mahir dalam menangani peperangan seperti peperangan Larut yang terjadi di Perak. Selain itu, pihak kolonial juga ada menyatakan sikap feudal di Perak telah menindas masyarakat Melayu dan hanya memberi keuntungan kepada raja semata-mata. Dan akhir sekali, pihak kolonial juga ada
mewajarkan penjajahannya ke tanah Melayu, iaitu dengan mengatakan penjajahannya adalah menyelamatkan daripada penguasaan zalim. Seperti saya katakan tadi, Raja Melayu ni dikatakan tidak mahir dalam menangani peperangan ataupun mempunyai pemerintahan ataupun mempunyai pemerintahan yang tidak sistematik. Jadi mereka mengatakan masyarakat Melayu bebaslah daripada raja ni apabila mereka menjajah tanah Melayu. Dan mereka juga ada mengatakan pihak penjajah ni memberikan sumbangan infrastruktur seperti seperti sekolah, sistem pengairan kepada negeri-negeri Melayu Utara apabila berlaku penentangan daripada Siam. Jadi kesimpulannya adalah penulisan sejarah di Malaysia dipengaruhi oleh faktor motivasi diri, ideologi nasionalisme dan asas sumber rujukan. Walaupun pengaruh sejarah barat mendominasi, terdapat kesedaran dan kritikan terhadap pandangan barat dengan ahli sejarah empirisis menekankan pemisahan antara pengkaji dan kajian dalam penulisan sejarah. Sekian itu sahaja daripada kami bertiga. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, tahniah di atas kesungguhan kumpulan yang pertama dalam talian bukan yang dalam kelas tu, kumpulan pertama atas pembentangan kita. Cuma saya ada satu soalan lah, sebenarnya banyak juga saya tulis. Tapi masa dah 8.40 kan, saya tak nak lama, tapi bersyukurlah satu soalan ni saya harap Shima, Fatin dengan Nat ni boleh jawab lah. Ataupun boleh fikir salah satu siapa lah. Okey, saya nak tanya, sentrik Malaysia ni, dia memang kita dapat menumpukan kepada konsep penjajahan zaman Eropah tu sendiri, yang sebenarnya saya nampak kehadiran mereka tidak ada dalam penulisan karya sejarah sebelum itu. Maksudnya sebelum zaman penjajahan lah. Okey, dia saya nak rujuk kepada sejarah Melayu tu sendiri. Bagaimana dalam sejarah Melayu tu pembentukan identiti bangsa Melayu tu yang kita dapat lihat. Yang kita dapat lihat ni dari sudut sentrik kita sendiri, perbincangannya menjurus kepada 4 tahap tu belum masuk kepada zaman penjajahan lah, sentrik Eropah menurut pandangan orang penjajahan. Tetapi saya nak tengok sebelum pergi ke zaman Eropah, zaman penjajahan tu, apa yang kita dapat lihat, kita kata sejarah Melayu tu sebagai pembentuk identiti bangsa Melayu. Saya nak tahulah jawapan dia. Apa yang dapat kita lihat yang boleh dikatakan sejarah Melayu sebagai pembentuk bangsa Melayu? Dia tunjuk apa sebenarnya dalam sejarah Melayu tu? Ini mungkin dalam exam akan keluar ni. Bila kita tengok dalam sejarah Melayu tu, sebenarnya dia, apa yang kita nak cakap, sejarah Melayu tu sendiri, penulisan itu melahirkan, menunjukkan pembentukan identiti bangsa Melayu. Ini kita tak nak cakap pasal 4 fasa yang ke zaman penjajahan tu. Ini sebelum penjajahan. Macam mana dalam sejarah Melayu tu dia nak membentukkan identiti bangsa Melayu? Jawapan dia sangat senang sebenarnya. Dia bercerita pasal apa? Jangan lama sangat sebab nanti kan jawab lama pula nanti dalam ni. Okay, terima kasih Cikgu Fauzi atas soalan yang diberikan. Jadi, bagi jawapan kami, penulisan sebelum zaman kolonial adalah penulisan zaman feudalism, iaitu penulisan yang berteraskan kepada raja-raja, adat-adat dan budaya mereka. Jadi, ada adat resam yang digunakan dan budaya orang Melayu ini dapat menunjukkan identiti orang Melayu itu sendiri. Itulah yang menunjukkan bangsa Melayu ini adalah bangsa yang mempunyai identiti tersendiri. Itu pandangan dari saya. Okay. Selain itu, kalau kita nampak kan, dia ada juga menyentuh tentang dalam sejarah Melayu itu tentang peranan Islam kan, betul tak?
bagaimana institusi raja itu dikaitkan dengan orang-orang ataupun orang-orang ulama yang datang ke istana. Kemudian konsep kedaulatan dan ketuanan Melayu. Kita nampak apa orang kata raja-raja Melayu itu dia ada kuasa veto ataupun kuasa daulat yang menjadi satu kekuatan pada diri dia. Itu kita nampak dalam sejarah Melayu lah. Kemudian selain itu juga dia merakamkan kebesaran Kesultanan Melaka, dia wujudkan kesedaran sejarah dan jati diri pada zaman sekarang. Ni kita masuk pada fasa yang keempat. Bila fasa keempat tu, jati diri kita tu identiti bangsa Melayu melalui sejarah Melayu ataupun sejarah-sejarah yang lain, sejarah tentang undang-undang Kedah, sejarah tentang hukum kanun Melaka kan. Jadi identiti itu dibawa pada fasa yang keempat, yang mana kita sebagai penulis sejarah tu ada penerapan kita panggil Malaysiana ataupun semangat Malaysia itu sendiri untuk mengenatengahkan apa yang awak cerita pasal sentrik Eropah dan juga sentrik Malaysia lah. So saya tanya satu soalan tu je lah. Sebenarnya ada lagi lah beberapa soalan lain, mungkin saya akan tanya yang lain dan mungkin saya tak nak masa itu terlalu lama. Jadi seterusnya saya jemput kumpulan yang kedua yang terdiri daripada Amal Auni dan juga Insyirah untuk membuat pembentangan.